Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang pada malam ini sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib. Dan malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Muhafazah 'alal a'mal. Al-Muhafazatu 'alal a'mal. Dalam suasana musim sekarang, PKPBN, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Alhamdulillah, kita masih berpeluang kan. Ramai orang duk tenanti-nanti, tertunggu-tunggu macam mana masjid, macam mana surau, boleh mai sembahyang macam biasa kah, ataupun kuliah macam mana, terhenti ke tak terhenti kan, sebagaimana peringkat awal dulu kan. Jadi alhamdulillah, ketetapan daripada Jabatan Agama Islam di Kedah boleh berjalan dengan bersyarat kan. Jadi kuliah pun 30 minit saja kan. Dia 30 minit mana masuk isya tu berhentilah kan. Mana tak boleh duduk belajar, tak boleh nak semangat sangat kan. Cukup. Daripada tak ada langsung biar ada juga, walaupun saat. Baik, seperti biasa pada malam ini, sebelum kita masuk kepada pembacaan hadis, tinggal 2 hadis je sebelum masuk bab lain pula. Dia pendek je, ada 3 hadis, 4 hadis je dalam topik bab ini. Jadi malam ini surah Al-Baqarah, muka surat 12. Bila kita 12 tu, mana 12 kali lah kita baca. Bila masuk muka surat 12 ni dah separuh, ya, separuh juzuk. Ni masuk separuh yang kedua dengan ayat awala ya'lamu. Awala ya'lamu ni separuh yang kedua. Mana berbaki juzuk 1 ini 10 muka surat lagi. Jadi satu juzuk ada 20 muka surat. Maqra' dia ada 8. Baik, kita tengok pada muka surat 12 mushaf kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Pada muka surat 303. Pada muka surat 303 Babu al-muhafazati 'ala al-a'mal. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis
Iaitu hadis nombor 155 dan 156. Iaitu hadis yang menceritakan tentang memelihara amal kebaikan. Apabila kita terluput amalan tersebut pada waktu kebiasaannya, maka amalan tersebut digantikan pada waktu yang lain, pada kesempatan yang lain. Iaitu pada hadis, Nabi kata sesiapa yang tidur sehingga terlepas daripada hizibnya, amalan yang menjadi rutinnya, kemudian dia membaca semula di waktu siang hari, maka ditulis untuknya seolah-olah dia membaca di malam hari juga. Jadi pada malam ini hadis yang ke-157. InsyaAllah kita boleh habiskan topik ni. Bi isnadin muttasilin ila al-muallif qala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takum mithla fulan kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli muttafaqun alaih. Pendek je hadis ni. Di hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amrin ibni al-As radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha terhadap keduanya, iaitu kepada Abdullah dan kepada Amru al-As. Jadi Nabi kata apa? Nabi pesan kepada Abdullah, ya Abdullah, wahai Abdullah. Mana Abdullah? Ibnu Amr. La takum misla fulan. Janganlah kamu menjadi seperti mana si fulan. Jangan kamu jadi seperti mana si fulan, mana seseorang. Kana yaqumul laila. Dia tu bangun mendirikan malam, berqiyamul lail. Fataraka qiyamal lail. Kemudian dia tinggal mendirikan malam. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini satu pesanan Nabi kepada Abdullah. Walaupun secara khususnya Nabi pesan kepada Abdullah ibn Amrin, tapi juga merupakan pesanan dan panduan kepada kita supaya kita sentiasa menjaga amal kebaikan, amal ibadah kita, supaya terus istiqamah ataupun konsisten. Dan hadis yang pertama yang diriwayatkan daripada Aisyah, itu Nabi kata apa? Mana amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang adwamuha, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Adwamuha wa in qalla, amal yang berterusan walaupun buat sikit tapi konsisten. Jadi di sini nak cerita juga tentang konsisten itulah, berterusan, mulazamah. Iaitu, wahai Abdullah, jangan kamu jadi macam si fulan tu, semangat. Di sini dia sebut, Nabi sebut tentang apa? Amalannya iaitu dia bertahajud, mendirikan malam, tapi buat, lepas tu tinggal. Kan? Ini satu masalah yang agak sulit sebenarnya untuk konsisten dalam sesuatu ibadah. Kadang-kadang kita rasa semangat, buat. Makan sekali buat tu, terlalu semangat, cah bateri lebih. Ui, kalau kita selawat tu 1000, kan sekali gue. Lepas tu 3 hari lepas tu, dah 10, dia turun sikit-sikit, hilang. Memang satu yang agak sukar, iaitu untuk istiqamah dalam satu ibadah. Jadi apa panduannya kalau Nabi sebut untuk jadi sentiasa istiqamah, iaitu buat tu jangan buat terlalu berlebih-lebihan. Kan? Bila buat lebih, teruk sangat, lepas tu tak buat terus. Dia sedikit. Kan? Mungkin rutin dia 100 sebagai contohnya, esok 100. Bukannya aku hari ni so semangat 1000, 2000, 10,000.
Lepas tu sekali tu, kan. Bawa Allah, masa tak doa nak pulun bagi dapat 1000. Padahal boleh 100. Mungkin sambil berjalan saja amalan tersebut. Begitulah yang disebut, iaitu supaya kita tidak malal. Malal ni kita bosan, jemu. Kan? Caranya ialah meletakkan sebagai satu rutin harian dalam jumlah yang boleh buat pada bila-bila masa, yang tidak terlalu banyak yang membebankan. Jadi Nabi kata wahai Abdullah, jangan kamu jadi seperti mana si fulan, dia itu mendirikan malam, berqiyamul lail, bertahajud, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut. Buat, tinggal. Maka ini satu kerugian yang cukup nyata. Jadi kita tengok panduan hadis. Kalau kita tengok maksud dia, terjemahan dia kata apa? Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti mana si fulan. Si fulan. Kalau kita baca sakit jadi jadi pulun ke apa kan. Ini bahasa Arab, fulan, si fulan. Mana seseorang. Jadi di sini satu pengajaran yang kita dapat ambil adalah Nabi tak sebut nama seseorang. Dia tak mendedahkan siapakah si fulan tersebut. Ini satu panduan, satu tunjuk ajar yang bagus daripada Nabi SAW. Bila dia nak ceritakan satu benda yang tak baik tentang orang, benda kekurangan seseorang, tak dinyatakan nama dia. Sebab boleh menjatuhkan maruah dia. Nabi tak kata janganlah jadi seperti mana Ahmad. Contoh Ahmad yang orang kenal tu. Oh, malu Nabi sebut nama aku, benda tak elok. Kan? Sebab maksud objektif daripada hadis ini, bila Nabi sebut kepada Abdullah, bukan nak dedah aib seorang. Tapi Nabi pengajarannya, sikap dia bukan kepada peribadi seorang. Bukan kepada batang tubuh seseorang. Tapi adalah tindakan dia ataupun sikap dia. Itu yang tak perlu dicontohi. Jadi kita jangan jadi macam si fulan itu. Nabi tak sebut siapa dia. Kan? Jadi di kalangan pensyarah hadis ataupun syurahul hadis, dalam kitab-kitab syarahan hadis, dia sebut, dia kata si fulan itu mungkin seorang itu wujud. Tapi Nabi tak sebut nama dia. Sebab benda itu benda yang kurang baik bila disebutkan nama dia. Ada juga di kalangan yang mensyarahkan hadis kata semaknanya seorang itu tak wujud pun. Kan? Orang itu tidak wujud sebagai pengajaran jadi macam seorang tu. Nak jangan buat macam ni semaknanya. Jangan buat sikap macam ni. Seorang tak ada apa cuma jangan jadi macam orang ini, seseorang ni yang sikap dia di bagian. Kan? Karakter orang tu tak ada apa dengan. Dia tubuh orang tu tak ada tu. Kan? Tapi nak ambil pengajaran supaya jangan buat perbuatan macam tu. Itu dah nak cerita. Kan? Kadang-kadang hak inilah pengajaran yang bagus daripada Nabi SAW. Kita bagus, kita kata janganlah duk buat begian-begian. Jangan duk tiru dia tu Ahmad tu, dia tu teruk betul lah. Lah ni kita nak perbuatan dia kan, nak bantai orang tu. Sambil-sambil kita hak tak elok perangai tu, kita nak semeh sikitlah dia. Dia semeh sikit dia. Tak bagus kan? Jadi kawan dengar sebut nama aku terasa. Matlamat tu bagus dah tu. Matlamat tu bagus dah nak buat supaya seseorang tu tidak melakukan perkara yang tak baik itu. Tapi bila sebut nama orang sebagai contoh dia tu, maka menyebabkan timbul benda yang tak bagus pula. Kan? Bagus dah hanglah, janganlah. Kita contoh janganlah duk langgar traffic light, contohlah kan. Lu tengok lu tiru lah tu lah. Teruk jangan nak jadi macam lah tu lah. Traffic light pada langgar tu lah. Mucuk itu tak belakang aku nampak dia. Sebut lah tu kan. Janganlah duk langgar traffic light baru tengok ada orang tu. Mau sikit nak kena. Pesan tu kan. Maka itu satu panduan yang bagus. Sebenarnya kita nak sebut tentang sikap dan perbuatan saja, bukan nak rujuk kepada batang tubuh orang tu. Baik. Ini satu yang bagus daripada Nabi SAW. Kalau benda baik hang baguslah, hang kena buat ni sedekah banyak, tengok Haji Mat tu bagus dah. Tu okeylah kan. Sebab sebut benda yang baik supaya orang mencontohi dia. Tapi benda tak baik tu
Saya ada sebut nama. Tu Nabi guna apa? Si fulan. Si fulan. Baik. Kemudian apa? Mana apa? Nabi sebut dalam hadis ini, jangan kamu jadi macam si fulan itu. Dia bangun beramal di waktu malam, kemudian dia tidak beramal di waktu malam. Lepas tu dia tinggal. Nak cerita apa? Dia tidak menjaga secara konsisten. Baik. Kemudian apa pengajaran daripada hadis ini? Kan? Pengajaran daripada hadis ini. Yang pertamanya, begitulah bila kita jumpa satu hadis, kita baca satu hadis, bukan kita nak secara makna siapa literal saja. Tertulis itu saja. Tersurat itu saja. Oh, hadis ni Nabi kata cerita tentang Abdullah, sebut macam beriam-beriam itu saja. Bukan sekadar itu saja, tapi apakah pengajaran hadis itu bila diletakkan di hadapan kita, apa yang kita dapat pelajari daripada ucapan Nabi SAW. Yang pertamanya, sebut dalam kitab kita, dia kata apa? Jangan disebut nama orang yang melakukan perkara yang tidak baik. Dia sebut kan. Malah dikatakan si fulan sebagai ganti untuk merahsiakan namanya supaya tidak dipandang serong oleh masyarakat. Supaya tidak dipandang serong oleh masyarakat. Ini satu apa yang dapat dipelajari daripada sikap Nabi, apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Berkaitan dengan inilah tadi kita sebut dah. Ibnu Hajar kata apa? Aku tak temui dah nama dia. Mana-mana jalan siapakah lelaki tersebut. Tak dapat ditemui. Mungkin ada apa riwayat hadis yang lain juga. Mungkin sebut tentang si fulan saja tanpa mendedahkan namanya. Kaji selidik-selidik tak jumpa siapa lelaki tersebut. Tak ditemui. Kadang-kadang dalam hadis Nabi sebut si fulan mungkin benda baik kan. Ulama kaji, bandingkan dengan hadis-hadis ni, rupanya si fulan tu nama dia bagian-bagian. Boleh tahu. Tapi kata Ibn Hajar tak temui apa? Siapakah nama lelaki tersebut. Kan? Mungkin disembunyikan nama tersebut sebagai apa? Tujuan untuk nak tutup aib. Nak tutup aib. Tapi kita kadang-kadang seronok kan. Seronok kan. Contoh satu berita tu sebut apa? Sebut ada seseorang ni yang telah melakukan mereka. Kita korek berjumpa siapa dia seseorang itu. Kan? Kita korek, tak puas hati ya. Aku dah agak dia lah. Korek kan. Selidik akhirnya dapat agak nama puas hati ya. Dia rupanya kan. Tu dicari berjumpa. Kan. Begitu tak para tafsir hadis, pensyarah hadis dia apa? Yang mensyarahkan hadis, cari tapi tak temui siapakah nama lelaki tersebut. Baik. Sehingga Ibn Hajar kata apa? Tak sepatutnya untuk kita terlalu mendalam, duk pergi selidik, duk korek untuk tahu nama seseorang itu. Kan? Yang ada unsur celaan kepadanya. Tak perlulah benar kan? Korek sampai dapat. Kata Ibn Hajar, wala yanbaghi an yubaligha fil fahsi an tasmiyati man waqa'a fi haqqi ma yudhammu bihi. Ini pengajaran. Dia katanya tak sepatutnya untuk kita yubaligh. Yubaligh maksudnya mubalaghah, berlebih-lebihan. Terlajak sangat untuk duk pergi selidik fil fahsi. Pergi selidik tentang nama seseorang yang dia terlibat dengan perkara yang dicela. Kan? Kecuali lah kes polis kan. Kes polis kena cari lah sebab nak fikir mahkamah kena selidik lah yang tu kan. Sebab itu unsur pendakwaan. Ni siapa dia? Cari sebab dapat kes pendakwaan. Kan. Contohlah dia kata ada ukir rakyat ada ukir rakyat pergi berkelah. Tu orang carilah sebab nak kes pendakwaan kan. Contohlah kan. Baik. Bahkan diihtimalkan juga bahawasanya Nabi SAW tidak memaksudkan seseorang pun. Dia sekadar sebut apa? Si fulan je. Boleh jadi orang itu wujud ataupun tak wujud. Tapi sebagai apa? Gambaran sahaja. Kan? Supaya apa? Kalau orang macam ni, jangan kamu tiru dia. Jangan jadi seperti dia. Baik. Tapi tujuan Nabi untuk apa? Supaya Abdullah ini mengelakkan daripada melakukan perkara yang sedemikian, iaitu apa? Bangkit malam, melaksanakan lepas tu apa? Tinggal kan? Rugi sangat. Macam tu. Kemudian, yang keduanya,
Qiyamul Lail adalah satu ibadah yang digalakkan oleh Islam untuk umatnya menunaikannya bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut sini yang tersirat lagi daripada hadis ini menggambarkan bahawa Qiyamul Lail ini satu perkara yang cukup besar. Faedahnya, fadilatnya cukup dititik beratkan oleh Nabi SAW. Sehingga apa? Pesan kepada Allah, jangan jadi macam mana. Buat tu tinggal, rugi sangat. Kan? Benda ini benda yang satu kerugian yang besar. Jadi dia merupakan satu ibadah yang amat digalakkan oleh Nabi SAW. Yang ketiganya, beramal di waktu malam itu banyak fadilatnya. Oleh itu menjadi kerugian besar bagi orang yang meninggalkannya. Di hadis Nabi pesan, jangan jadi seperti mana seseorang itu. Baik, selesai itu. Selesai berkaitan dengan hadis yang pertama malam ni yang kita baca, hadis 157. 157. Jadi kata dalam Fathul Bari, Ibn Hajar juga menakalkan daripada Ibnul Arabi, dia kata apa? Dalam hadis ini, apa pengajaran dia? Iaitu istihbabud dawami ala ma'tadahul mar'u min khairin min ghairi tafrid. Dia kata apa? Amat dianjurkan, digalakkan, disunatkan. Dawam, berterusan, konsisten dalam apa juga yang menjadi kebiasaan seseorang itu, perkara kebaikan. Bila benda itu dah jadi kebaikan yang apa? Menjadi adat kepada dia dah. Teruskan. Jangan dihentikan. Kan? Tanpa kita pandang remeh ataupun melampaui. Kan? Tak ifrat, tak tafrid. Ifrat, tafrid macam apa? Tak berlebihan, tak terlalu cuai. Sederhana. Mana hadis ni menceritakan supaya apa? Benda kebaikan ni terus lakukan. Konsisten. Juga difahami juga daripada hadis ini iaitu makruh kita menghentikan ibadah walaupun benda itu bukan wajib. Buat dengan ibadah betul berhenti. Kan? Berhenti. Mana menghentikan perkara kebaikan. Kan? Kalau kisah Sayyidina Abu Bakar bila berlaku hadithul ifki. Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah bahasanya dia tidak akan meneruskan lagi bantuan kepada seorang. Adik-beradik jugalah yang telah melemparkan tuduhan kepada Sayyidatina Aisyah. Kawan nak beri bantuan, golongan sebab di kalangan muhajirin juga, orang susah, adik-beradik juga kan, beri bantuan. Kemudian si fulan ini juga terlibat menyebut keburukan Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku tak mau bagi aku ni. Apa aku tak mau bagi dah. Nak hentikan bantuan ni. Kan. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada wal ya'fu wal yasfahu, kan. Maafkan dia, teruskan bantuan. Baik, ini disebut dalam surah Nur. Baik. Kemudian hadis 158. Agak pendek saja. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. Mana hadis daripada Aisyah, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal laili, apabila luput daripada baginda solat malam. Kan? Nabi terlepas solat malam. Min waja'in, disebabkan sakit, au ghairihi, ataupun lainnya. Jadi tak jaga ataupun masalah-masalah yang lain sehingga Nabi tak dapat melaksanakan. Terlepas solat malam, shalla minan nahari 12 rak'atan.
baginda akan solat di siang hari 12 rakaat. Kan? Terlepas malam esok buat balik dengan sebanyak apa? 12 rakaat. Begitulah pendekatan yang dibuat oleh Nabi SAW supaya apa? Satu, ya, qiyamul lail ataupun tahajud itu wajib kepada Nabi SAW. Itu kewajipan kepada Nabi. Kan? Kalau kita adalah sunat. Itu khususiat Nabi SAW. Okay. Cuma apa yang Nabi ajar sini, bila satu amal kebaikan, kita terlepas. Mungkin sebab ada satu masalah, dapatkan semula. Dia qadha semula. Sebab ini satu juga pedoman, satu juga tips supaya kita tak pandang remeh benda tersebut menyebabkan kita tinggal selama-lamanya. Kan? Duk biasa contohlah, kata apa sebelum tidur apa? Selawat 100 kali, selawat 100 kali. Duk buat jadi amalan lah yang tu memang mana. Kan? Satu hari kita pergi mana-mana kan. Buat kereta kan, musafir pergi Kuala Lumpur ke mana, lupa nak baca. Kan? Kalut ke mana, duk sembang sampai malam tak lena, lupa nak baca. Esok tu balik siang hari bah, dapatkan pula. Kelak tak apalah, pakai malam esok pakai malam esok. Sebab apa? Perbuatan menangguh ni akhirnya akan menyebabkan mula panggil pandang ringan, lepas tu lama-lama sikit-sikit tak apa kot. Dia main apa? Tak apa kot. Menyebabkan akhirnya tinggal begitu saja. Jadi bila kita mengqadha balik menyebabkan kita lebih pandang serius dan kita tak bermudah-mudah untuk meninggalkan. Kalau amalan daripada guru-guru pun ada wirid-wirid yang diberikan, amalan-amalan yang diberikan, disarankan kalau tertinggal qadha balik. Sebab kalau tak diganti balik menyebabkan selepas tu mula bermudah-mudah untuk meninggalkan wirid ataupun amalan yang menjadi rutin harian. Baik. Jadi pada hadis ni kita tengok maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda tertinggal daripada sembahyang malam, yakni tahajud, kerana sakit ataupun sebab-sebab yang lain, baginda sembahyang di waktu siang harinya 12 rakaat. Jadi dalam perkataan tadi minal laili, sembahyang malam, juga syarah hadis disebut sembahyang tahajud. Mungkin disebabkan sakit ataupun lainnya. Contohnya terlalu mengantuk sehingga tak jaga. Ghalabatin naum, mana apa? Dikalahkan oleh tidur. Mana apa? Tak jaga, mengantuk sungguh. Ataupun ada uzur-uzur yang lain, Nabi akan ganti semula dengan sembahyang 12 rakaat. Adakah ini sebagai qadha? Dalam kitab ada kata sebenarnya ini sebagai apa? Apa yang Nabi buat itu sebagai tampung daripada kelebihan qiyamul lail. Bukannya qadha, sebab solat malam itu laisat salatul laili minhu fil adad. Sebab sembahyang malam ni dia tidak ada bilangan, dia kata 12 rakaat. Mungkin 2 rakaat aja kan. Tapi sebab dia terlalu bernilai kan, 2 rakaat dia mungkin sama lebih. Hingga tampung dengan 12. Solat tak dapat pun kan dengan 12 pun. Sebab apa? Kelebihan malam lebih. Bukan bermaksud malam tu pun 12 rakaat dah. Ini menggambarkan untuk tampung kelebihan sembahyang malam. Sembahyang malam 12 rakaat, 2 rakaat saja. Kalau nak tampung balik kena tampung berapa? 12. Mungkin itu lebih kurang nak sampai kot. Mungkin tak sampai lagi. Kan? Bukan menggambarkan bilangan solat malam itu sehingga 12 kan. Mana tampung itu sudut kelebihan. Terlepas malam 2 rakaat aja. Kalau nak tampung balik 12 rakaat. Kan? Begitu bernilainya solat malam tersebut. Ini disebut dalam kitab. Juga dituntut juga kalau kita disyariatkan juga kita mengqadhakan solat sunat apabila terluput. Kan? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi kata man nama an witrihi aw sunanihi falyusalli idza dzakarahu. Sesiapa yang tertidur sehingga tertinggal solat witir ataupun sunat-sunat yang lain, maka hendaklah dia sembahyang balik apabila dia teringat. Mana sunat balik kita qadha balik solat
sunat yang tertinggal. Baik. Ada orang tanya, kalau terlepas sunat ba'diyah, yang qabliyah kan, tamamai tu imam bah, tu imam sembahyang lah. Allahu Akbar, tak ada nak qabliyah apa maghrib ke, qabliyah zuhur ke, qabliyah apa asar kan, tak ada. Dia menjadi amalan dia macam tu. Adakah kita boleh sembahyang selepasnya? Sembahyang tu sembahyang macam mana? Qadha ke ataupun bukan qadha ke? Kan ada tu kan? Kalau orang yang memang tak tinggal lah tu sunat rawatib ini. Jadi kalau kita terlepas ataupun tak sembahyang solat qabliyah. Qabliyah ni sebelum, ba'diyah tu selepas. Qablu ni sebelum, ba'du ni selepas. Kan? Jadi bila terlepas sebelum, buat selepas sembahyang, ya buat. Dan sembahyang tersebut masih dikira sebagai sembahyang ada, sembahyang tunai, bukan sembahyang qadha. Kan? Sebab waktu bagi sembahyang qabliyah. Waktu sembahyang qabliyah, masuknya waktu sembahyang qabliyah apabila masuknya waktu sembahyang. Dan berakhirnya solat qabliyah ini, berakhirnya waktu sembahyang tersebut. Gitu. Jadi kalau sembahyang selepas pun masih dikira sebagai qabliyah lah, dalam waktu lagi dia solat sunatan qabliyah zuhur walaupun selepas daripada sembahyang. Sembahyang itu tak dikira sebagai qadha, dia masih lagi sembahyang tunai. Kan sembahyang tunai. Ada pun sembahyang ba'diyah. Sembahyang ba'diyah, waktu dia masuk apabila apa? Selesai sembahyang. Waktu dia masuk selepas pada selesai sembahyang. Kan? Masuk waktu dengan bil fi'li, apabila dilakukan sembahyang. Zuhur tak sembahyang ni, aku nak sembahyang siap ba'diyah. Boleh tak? Tak boleh, tak masuk waktu lagi. Kan? Habis je sembahyang maghrib, baru masuk waktu dia, baru boleh sembahyang. Kan? Sebab kadang-kadang waktu sembahyang ni dia ada waktu yang khusus, ada waktu dengan bil fi'li. Contohnya sembahyang tarawih. Tarawih ni masuk waktu dia adalah apa? Apabila selesai melaksanakan sembahyang Isya. Kalau seorang tu tak main Isya lagi, tak masuk waktu lagi, walaupun orang lain dah masuk, jadi waktu dia agak fleksibel lah. Aku tak main tarawih, aku tak masuk waktu lagi, 12 malam lah. Pukul 12 lah. Baru tak masuk waktu lagi dia, bagi orang lain masuk dah. Sebab dia tak sembahyang Isya lagi. Sebab dia tak sembahyang Isya lagi. Itu cara dia. Bahkan sembahyang maghrib, sembahyang Isya juga, sembahyang tarawih juga boleh sembahyang waktu maghrib. Kan, ikut mana? Agak macam mana tu? Sembahyang Isya boleh sembahyang, sembahyang Isya pula. Sembahyang apa? Sembahyang tarawih boleh sembahyang dalam waktu maghrib. Agak macam mana tu? Orang nampak jawapan macam betul lah tu kan. Iaitu apabila dia sembahyang jamak kan. Kan dia pergi satu tempat, dia sembahyang jamak. Sembahyang jamak. Jamak takbir. Allahu Akbar, singgah ke RNR, Allahu Akbar, sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib terus dia sembahyang apa? Isya secara jamak. Habis dia sembahyang Isya boleh sembahyang apa? Sembahyang tarawih walaupun waktu Isya tak masuk lagi. Sebab apa? Telah masuk waktu tarawih apabila dia melaksanakan solat Isya. Masuknya waktu tarawih ialah apa? Selepas dilaksanakan solat Isya. Mana tahu kita main lewat sikit, Allahu Akbar, orang sembahyang tarawih, aku Isya tak sembahyang ni, tak apalah aku nak follow sembahyang tarawih. Allah kan sembahyang tarawih, habis jam tarawih baru sembahyang Isya. Sah tak Isya tarawih tersebut? Tak sah sebab tak masuk waktu lagi. Kan. Biar kita belajar yang ni je. Pengajaran hadis. InsyaAllah. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang sunat yang ditinggalkan sunat dia qadha. Kita sebut tadi kan, sunat dia qadha. Yang kedua, sesiapa yang luput mengerjakan wiridnya, amalan harian, harus diganti pada waktu malam. Yang boleh ni jadi sangkut ni. Mana apa kalau hak siang hari ganti waktu malam, hak malam hari ganti waktu siang, macam itulah. Kan. Ada amalan waktu siang hari tertinggal, maka dia di qadha bila di waktu malam. Adalah wirid-wirid lepas asar kan yang dia buat amalan, yang wirid lepas subuh ada tertentu amalan dia, ataupun lepas asar ada amalan dia tertinggal, bawa betul apa malam hari. Yang ketiga, Islam menggalakkan umatnya mengerjakan sembahyang tahajud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal dengannya. Yang keempat, sembahyang tahajud hukumnya sunat, ianya mempunyai fadilat yang tertentu, fadilat maksud kelebihan yang tertentu. Yang kelima, sembahyang tahajud di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan wajib baginya. Sebab itu baginda sembahyang pada siangnya sebagai qadha. Yang sembahyang waktu ni
Semayang tahajud wajib pada hak Nabi, sunat pada hak kita. Jadi sekadar tu pada malam ini, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.